Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر خاتم الأنبياء محمد المصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح به الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amma ba'd. Pertamanya, Alhamdulillah dapat sama-sama kita bersua lagi pada pagi ini. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak di luar sana, sidang penonton di luar sana. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, ceria dan masih dikurniakan nikmat pada hari ini untuk meneruskan kehidupan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat juga kita meneruskan amalan kita di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan al-Mubarak. Ya, alhamdulillah, tahniah kepada mereka yang pada pagi ini dapat bersama-sama kita dalam membicarakan tentang kisah para nabi, yang mana dapat kita isi pagi kita ini setelah kita selesai menunaikan qiyamul lail, kemudian bersahur, kemudian solat subuh berjemaah, disambung pula dengan kuliah subuh. Alhamdulillah, ini satu rezeki yang mana tidak semua orang dapat merasainya. Barangkali kita adalah antara insan yang terpilih untuk sama-sama mendengar kuliah ataupun perkongsian pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan membicarakan sambungan kisah para nabi dan rasul yang saya gunakan buku ataupun kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Hafidh Ibnu Kathir, yang mana pada pagi ini kita membicarakan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik. Menurut Al-Hafidh Ibnu Asakir, nama Sulaiman adalah Sulaiman bin Daud bin Isha bin Uwaid bin Abir bin Shalmun bin Nakhsham bin Uwainadib bin Iram bin Khasrun bin Farz bin Yahuza bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Kita lihat bahawa Nabi Sulaiman adalah anak kepada Nabi Daud, yang mana keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini adalah susur galur keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Kita lihat pada warisan kenabian Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Maksudnya, dan Nabi Sulaiman telah mewarisi
pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud. Dan setelah itu Nabi Sulaiman berkata, wahai umat manusia, kami telah diajar memahami bahasa pertuturan burung. Dan kami telah diberi serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah limpah kurnia dari Allah yang jelas nyata. Surah An-Naml ayat ke-16. Jadi kisah Nabi Sulaiman ini ada di dalam beberapa surah. Antaranya surah An-Naml, surah Saba, surah Sad. Antara surah-surah yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun yang bererti satu kewarisan dalam kenabian dan kerajaan ini bukanlah bermaksud mewariskan harta, tetapi mewariskan kenabian yang mana bukan daripada dirham dan dinar, tetapi lebih kepada perjuangan dakwah menyampaikan risalah seorang Nabi. Baik. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi dari hadis Abu Malik berkata bahawa Nabi Sulaiman ketika burung pipit jantan dengan pipit betina sedang berkata kepada temannya, dan hal ini ditanyakan pula oleh Nabi Sulaiman, apakah kamu menemukan sesuatu yang dapat kamu katakan? Mereka berkata, tidak ada apa yang akan kami katakan, wahai Nabi Allah. Nabi Sulaiman berkata, pinanglah pasanganmu untuk dirimu dan katakanlah aku akan menikahkanmu. Maka kamu akan berasa tenang dan tinggallah membuat sarang di alas batu yang tidak mungkin manusia akan tinggal di situ dan mengganggunya. Ini membuktikan bahawa Nabi Sulaiman adalah seorang manusia yang memahami bahasa pertuturan burung ataupun binatang. Baik. Kemudian diriwayatkan lagi daripada Ibnu Asakir, dari Abu Qasim, dari Al-Baihaqi, seperti halnya sekumpulan haiwan dan jenis makhluk. Hal ini merupakan petunjuk daripada firman Allah, dan kami telah diberi segala sesuatu, iaitu dari apa yang diperlukan berupa kerajaan yang terdiri daripada seluruh belantara dan pasukan daripada golongan jin dan manusia, burung, binatang liar, syaitan, pengembala, ilmu-ilmu kefahaman. Jadi maksud di sini dalam surah An-Naml ayat 17 hingga 19 pula. Allah berfirman, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentera daripada jin, manusia dan burung-burung. Lalu mereka diatur dengan tertib dalam barisan, sehingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tentera-tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedari. Di dalam ayat ini, ayat 17 hingga 19 surah An-Naml ini, Allah mengkhabarkan kepada hamba-Nya, iaitu nabinya Nabi Sulaiman AS, yang mana ketika itu Nabi Sulaiman sedang mengaturkan tenteranya. Tenteranya yang terdiri daripada jin, manusia, burung. Adapun jin dan manusia berjalan bersamanya, semua jenis burung terbang bersamanya dan menaungi sayapnya daripada panas dan selainnya. Di pasukannya ini dibahagi kepada 3 bahagian, yang mana yang akhir akan sampai pada yang akhir. Kemudian tidak boleh mendahului barisan yang depan. Kira teratur barisan tentera Nabi Sulaiman. Ayat tadi Allah berfirman, sehingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, kerana tentera Sulaiman akan lalu, agar kamu tidak dipijak oleh mereka. Jadi kita lihat di sini Nabi Sulaiman AS tidak berbicara kepada semut, melainkan hanya memandangnya dengan pandangan yang jernih dan perintah yang terpuji. Didengar sambil tersenyum, melihat tingkah laku semut yang sedang
cuba untuk membawa diri, menyelamatkan diri daripada dipijak oleh tentera-tentera Nabi Sulaiman. Dan ketika ini Nabi Sulaiman berasa sangat gembira kerana diberikan oleh Allah anugerah yang tidak diberikan kepada orang lain, memahami bahasa binatang. Kemudian dalam firman yang sama, surah An-Naml, Allah menceritakan bagaimana tindak tanduk Nabi Sulaiman membuktikan bahawa dia seorang hamba yang bersyukur. Dia berkata, وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ. Ya Allah, berikanlah aku ilmu supaya dapat mensyukuri akan nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau redai. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi kita lihat bagaimana sikap Nabi Sulaiman ketika telah dianugerahkan oleh Allah satu ilmu yang sangat berguna, memahami bahasa binatang. Bagaimana sikap Nabi Sulaiman bersyukur, kemudian berdoa supaya Allah sentiasa memberi sifat syukur dalam dirinya untuk terus melakukan amal soleh. Baik. Kedua orang tua Daud menghendaki agar anaknya termasuk orang-orang yang ahli ibadah dan soleh, seperti apa yang digambarkan oleh Daud dari Yusuf bin Muhammad, dari Jabir, dari Nabi SAW, bahawa dikatakan oleh ibu Sulaiman bin Daud, "Wahai anakku, janganlah kamu memperbanyakkan tidur di malam hari, kerana kebanyakan tidur di malam hari menjadikan hamba itu fakir di hari kiamat." Ini riwayat Ibnu Majah. Baik. Jadi begitulah bagaimana doa seorang ibu yang menginginkan anaknya memperoleh kebaikan dan menjadi golongan yang soleh. Tidak menyia-nyiakan hidupnya, tidak membuang masa dan tidak menghabiskan masa hanya dengan tidur. Baik. Allah Ta'ala berfirman, dan setelah itu Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung yang turut dalam tenteranya. Lalu dia berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Adakah dia termasuk yang tidak hadir? Demi sesungguhnya aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau aku akan menyembelihnya, kecuali dia benar-benar datang kepadaku dengan alasan yang jelas, yang nyata membuktikan sebab dia tidak hadir." Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu dia berkata, "Aku telah mengetahui satu kaum, yang mana kaum ini datang dari negeri Sabak." Baik. Kemudian ayat surah An-Naml 20 hingga 37 menceritakan secara panjang lebar bagaimana perihal Nabi Sulaiman mencari salah seorang daripada tenteranya, iaitu burung yang dinamakan sebagai Hudhud. Mungkin kita pernah dengar kisah tentang burung Hudhud. Jadi burung Hudhud adalah salah seekor tentera Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah menyatakan apa yang berlaku antara Sulaiman dengan Hudhud. Burung yang dicari oleh Nabi Sulaiman terlebih dahulu, dia adalah daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Menurut Ibnu Abbas serta sebahagian lainnya, bahawa burung Hudhud itu ditugaskan oleh mereka untuk mencari air di lembah-lembah di masa kemarau. Jadi menurut Ibnu Abbas dikatakan burung-burung ini telah diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk cari tempat yang ada kawasan air, kerana ketika itu kawasan ataupun tempat itu mengalami kemarau. Mereka akan datang dan memberi khabar tentang tempat-tempat yang adanya sumber air. Jadi itu antara tugas yang diberikan oleh Nabi Sulaiman kepada burung-burung.
Dan juga mereka diberikan kekuatan oleh Allah dapat melihat tempat yang ada dalam bumi ini yang mempunyai banyak air. Maka apabila mereka telah ditunjukkan tempat itu, maka berbondong-bondong manusia akan datang menggali tempat yang ditunjukkan untuk mencari mata air yang dikehendaki tersebut. Jadi firman Allah tadi, Nabi Sulaiman berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk dari yang tidak hadir? Jadi di sini dimaksudkan bahawa apakah ada bencana yang menimpanya disebabkan itu dia tak dapat hadir pada ketika itu. Sesungguhnya aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras. Jadi di sini para mufassir berselisih pandangan. Sama ada yang dicari ataupun burung hudhud yang dicari itu sama ada akan diazab ataupun benar-benar disembelih, kecuali datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Nabi Sulaiman sambung. Maka tidak lama kemudian muncullah hudhud menyatakan sebab ketidakhadiran bersama dengan tentera Nabi Sulaiman. Dia berkata dia mengetahui ada sebuah kerajaan di negeri Sabak yang mana kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu ataupun perempuan. Diperintah oleh perempuan. Jadi kita tengok sejarah kerajaan Sabak ni. Jadi kita tahu bahawa Nabi Sulaiman adalah keturunan Nabi Daud, yang mana mereka ini kita tahu bahawa Nabi Daud ini sebelum ini mereka hidup di sekitar kawasan Palestin ataupun Baitul Maqdis. Kemudian Sabak ini terletak di negeri Yaman ataupun negara Yaman. Dalam hadis Nabi SAW, laisa bi ardin wala imra'atin walakinnahu rajulu walada 'ashratan minal 'arab. Dia bukanlah nama satu tempat dan bukan pula nama wanita, tetapi ia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. Ini asal kerajaan Sabak. Jadi Sabak tu adalah nama seorang lelaki sebenarnya, yang mana melahirkan keturunan yang menduduki kawasan tersebut, di kawasan wilayah Yaman. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada tambahan nama-nama daripada anak Sabak ni. Adapun yang menempati wilayah Yaman, mereka adalah Mazhij, Kindah, Al-Azd, Al-Ash'ariyun, Ammar dan Himyar. Dan yang menempati wilayah Syam adalah Lakhm, Juzam, Amilah dan Ghassan. Ini hadis riwayat Ahmad. Ceritakan tentang sejarah Sabak. Kemudian para sejarawan juga mencatat bahawa asal negara Sabak adalah daripada Abdu Asyams. Kita tahu kabilah Arab banyak mengambil nama daripada anak-anak Sabak ni. Jadi itu berkaitan dengan kerajaan Sabak. Kemudian dalam surah Sabak juga, dalam Quran ada satu surah yang dinamakan surah Sabak, ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, iaitu ada 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi kaum Sabak ni mempunyai tanah yang makmur, yang mana tanahnya sangat subur, dikurniakan rezeki yang sangat melimpah luas, melimpah ruah di kawasan tersebut.
Baik. As-Sa'labi dan lainnya mengatakan bahawa kaumnya telah memerintahkan kepadanya, iaitu kepada ratu tersebut, ratu kerajaan Sabak tersebut, untuk menggantikan bapanya menjadi raja setelah melihat bapa saudaranya yang memerintah menggantikan bapanya telah berlaku zalim. Ketika itu berlakunya kezaliman. Maka diminta anak ataupun puterinya menggantikan ayahnya kerana selepas ayahnya itu, bapa saudara ini berlaku zalim, membuat kerosakan. Jadi sebahagian riwayat mengatakan namanya adalah Balqis. Sebahagian riwayat. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa dia adalah Sarahil bin Zijad bin As-Sarakh bin Qais bin Safi bin Sabah bin Yusjab bin Yusra bin Qahtan. Adapun bapanya adalah salah seorang pembesar kerajaan. Jadi ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan Balqis, ada yang mengatakan Sarahil. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan kami berikan kepadanya dari tiap-tiap sesuatu, iaitu dari apa yang dikehendaki untuk kami berikan, termasuk kerajaan dan kekuasaan. Kerajaan maksudnya singgahsana yang sangat besar, terdiri daripada intan permata dan emas. Jadi kerajaan Sabak ini singgahsana dia sangat besar. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan ketika mana Nabi Sulaiman mempunyai kerajaan yang besar ini, ada beberapa kerajaan lain yang sama-sama hidup pada zaman tersebut. Disebutkan 4. Yang pertama kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kedua kerajaan Iskandar Zulkarnain. Kemudian adanya pemerintahan Bakht An-Nasr. Kemudian yang terakhir pemerintahan Raja Namrud yang hidup sezaman dengan Nabi Sulaiman, tetapi kerajaan Nabi Sulaiman paling besar. Baik. Kemudian dikatakan bahawa penghuni Sabak ini adalah mereka yang ingkar kepada Allah. Mereka ini menyembah matahari, yang mana menyekutukan Allah. Maka ketika ini Nabi Sulaiman alaihi salam melaksanakan tuntutan dakwahnya, mengutus surat kepada ratu kerajaan Sabak tersebut. Dikatakan namanya Balqis. Jadi saya gunakan Balqis memudahkan tuan-tuan dan puan-puan mengenali siapa yang dimaksudkan. Baik. Maka Nabi Sulaiman mengutus surat mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya agar taat akan perintah Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengar segala arahan daripada rasulnya, itu Nabi Sulaiman. Dalam surat itu ditulis supaya kamu tunduk kepadaku, kemudian datanglah kepadaku dalam keadaan yang berserah diri. Maka surat itu diutuskan, dibawa oleh burung dan dibawa oleh utusan. Kemudian surat ini juga diterima oleh Ratu Balqis. Kemudian adanya perbincangan bersama dengan pembesar-pembesarnya. Baik, sebahagian para musafir mengatakan, sebahagian para mufassir mengatakan bahawa sesungguhnya Hudhud membawa surat ini datang pada penguasa kerajaan dan meletakkan surat tersebut. Kemudian Hudhud menunggu apa yang dilakukan oleh pembesar-pembesar dan ratu tersebut. Maka ketika ini ratu tersebut mengumpulkan pembesarnya untuk membicarakan tentang surat yang baru saja diterimanya oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Di sini Balqis berkata, ratu tersebut berkata, "Wahai para pembesar,
sesungguhnya telah aku terima sepucuk surat yang mulia. Kemudian dibacakan pada para pembesarnya, sesungguhnya surat ini daripada Sulaiman, dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya janganlah kamu sekalian berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku sebagai seorang yang berserah diri. Maka ketika ini berbincanglah, bermesyuaratlah Balqis dan pembesar-pembesarnya. Balqis berkata, wahai pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Berilah pandangan tentang urusan ini. Aku tidak ingin memutuskan perkara sebelum kamu memberikan pandangan. Maka dikatakan oleh mereka, pembesar-pembesar ini, kita adalah orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian dalam peperangan dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintahkan. Seolah-olah mahu berperang dengan Nabi Sulaiman. Mereka yakin mereka mempunyai kekuatan bala tentera yang kuat, yang cukup untuk memerangi Nabi Allah Sulaiman AS. Tetapi ada pun pandangan ratu tersebut lebih sempurna dari pandangan pembesar mereka. Dia mengatakan bahawa menurut pandangannya lebih baik kita mengutuskan surat semula kepada Nabi Sulaiman AS. Baik. Aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Aku berkeinginan untuk membawa utusan kepada penguasa kerajaan itu dengan membawa hadiah. Jadi ini adalah keinginan Ratu Balqis. Mereka tidak mengetahui bahawa Sulaiman alaihissalam tidak akan menerima hadiah daripada mereka. Keadaan mereka ini akan ditolak dan diusir. Yang mana Nabi Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan hartamu? Maka apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada yang Allah berikan kepadamu. Tapi kamu tetap berasa bangga dengan apa yang kamu ada. Jadi walaupun diberi hadiah, Nabi Sulaiman tidak menerimanya dan mengajak pula kepada Balqis dan pengikut-pengikutnya agar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan kepada para utusan itu setelah sampai pada hadirin, mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Sulaiman alaihissalam. Kembalilah kepada mereka, sesungguhnya kami akan mendatangi dengan bala tentera yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Sabak itu dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina. Jadi seolah-olah Nabi Sulaiman bila datang ni utusan daripada Ratu Balqis, Nabi Sulaiman merasakan bahawa seolah-olah mereka ini tidak mahu menerima dakwah. Maka Nabi Sulaiman akan mengatakan bahawa kami akan menghantar bala tentera untuk mengusir kalian daripada bumi Sabak. Maka pada ketika sampai berita itu dari Nabi Allah Sulaiman, ini diceritakan dalam firman Allah. Firman Allah yang bermaksud, Nabi Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana mereka kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Jadi selepas Nabi Sulaiman menghalau utusan daripada Ratu Balqis, maka berita ini sampai kepada Ratu Balqis dan para pembesarnya.
maka mereka menginginkan kepada perdamaian. Maka biarkan aku sendiri yang pergi menemui Nabi Allah Sulaiman. Maka bila tahu berita tersebut, maka Nabi Sulaiman terus bertanya kepada pengikut-pengikutnya. Dalam firman Allah tadi, mengatakan bahawa antara kalian ni siapa yang sanggup membawa singgah sana mereka, singgah sana Balqis dan pembesar-pembesar dia sebelum mereka sampai kepadaku. Jadi ini adalah satu permintaan yang sangat menarik. Kemudian Ifrit dari golongan jin berkata, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgah sana sebelum kamu berdiri daripada tempat dudukmu. Jadi seolah-olah benda yang sangat hebat. Dia akan bawa singgah sana Balqis sampai kepada Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada tempat duduknya. Sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya lagi dipercayai. Kemudian datang pula seorang yang mempunyai ilmu daripada kitab. Dia mengatakan bahawa aku akan membawa singgah sana kepadamu sebelum matamu berkedip. Seolah-olah lagi hebat daripada tawaran Ifrit tadi. Aku akan bawa singgah sana ke hadapan kau, wahai Sulaiman alaihissalam, sebelum mata kau sempat berkedip. Jadi ini adalah antara dialog Nabi Sulaiman dengan pengikutnya. Baik. Jadi dikatakan orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab tadi, namanya adalah Asif bin Barkhaya. Katanya dia adalah seorang anak lelaki kepada ibu saudara Nabi Sulaiman. Katakan, sesungguhnya orang yang membawa singgasana tersebut adalah seorang lelaki dari golongan jin mukmin. Menurut pendapat yang lain, dia adalah seorang lelaki dari ulama Bani Israel. Dikatakan bahawa dalam pendapat selanjutnya, dia adalah Jibril. Di mana aku akan membawa singgasana itu sebelum kamu mengerdipkan matamu. Seolah-olah akan sampai singgasana itu lebih cepat daripada kerdipan mata. Baik. Maka ketika mana singgasana itu telah ada di hadapannya, maka Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini satu ucapan yang sangat agung. Yang mana ucapan ini juga kita boleh sebut apabila kita mendapat satu anugerah yang besar. Misalnya kita dipuji disebabkan kejayaan kita ataupun disebabkan adanya kelebihan diri kita. Maka jawapannya seperti mana Nabi Sulaiman alaihissalam sebut, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku. Liyabluwani aashkura am akfura. Yang mana anugerah ini untuk menguji aku sama ada aku akan bersyukur ataupun aku akan kufur atas kurniaan ini. Jadi itu jawapan Nabi Sulaiman ketika mana mengetahui bahawa singgasana itu mampu dipindahkan sebelum kerdipnya mata Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Maka setelah dipindahkan singgasana tersebut, Nabi Sulaiman berkata, "Beginikah singgasanamu?" Dia tanya kepada Balqis. Maka Balqis menjawab, "Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku." Jadi Balqis pun jawab, "Macam singgasanaku."
tahu bahawa adanya bukti kekuasaan Allah di situ. Kemudian Nabi Sulaiman pula telah memerintahkan untuk membuat lantai yang berasal dari kaca, sehingga lantai tersebut kelihatan seperti air. Waktu dijadikan bawah lantai itu adanya ikan yang sedang berenang-renang, bermain-main. Kemudian atasnya dilapis dengan kaca. Kemudian Nabi Sulaiman suruh Balqis masuk ke dalam melalui tempat tersebut. Sedangkan Nabi Sulaiman sedang duduk di tempat takhta. Maka apabila Balqis melihat lantai istana itu, dia mengingat ataupun menduga bahawa kolam air besar yang ada di bawah kakinya. Maka dia singkap kedua betisnya. Ketika ini Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya dia adalah istana yang licin dibuat daripada kaca. Maka ketika ini Balqis berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berlaku zalim kepada diriku dan aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi apabila Allah menunjukkan kebesarannya di hadapan seorang ratu yang telah mempunyai kerajaan yang hebat sebelum ini, tetapi apabila datang kepada Nabi Sulaiman AS melihat kerajaan yang lebih hebat, maka ketika itu tersentuhlah hati Ratu Balqis tersebut dan akhirnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahawa sesungguhnya jin berkeinginan untuk membuat agar Balqis kelihatan hodoh pada pandangan Nabi Sulaiman. Tapi ini adalah antara keterangan yang lemah. Wallahu alam. Baik. Kemudian firman Allah yang lain bermaksud, dan kami kurniakan kepada Daud seorang anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah ketika Nabi Sulaiman dipertunjukkan pada suatu petang, satu kumpulan kuda yang terpuji keadaannya semasa berdiri lagi yang tangkas ketika berdiri. Kerana lekanya dengan pertunjukan itu, maka Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya aku telah mengutamakan kesukaanku terhadap kuda lebih dari mengingati Allah, sehingga matahari melindungi diriku dengan tirai malam. Baik. Allah menyatakan pemberiannya kepada Daud dan Sulaiman AS. Kemudian Allah memuji dirinya dalam firman, dia sebaik-baik hamba. Katakan bahawa Nabi Sulaiman ini adalah sebaik-baik hamba. Dia amat taat kepada Tuhannya. Maka dalam peristiwa yang kita bacakan tadi, dalam surah Sad itu, menggambarkan bahawa ketika mana Nabi Sulaiman diuji dengan benda kesukaannya, maka apabila dia telah sedar, maka dia memohon ampun. Okey. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib bahawa dia, iaitu Sulaiman, meninggalkan solat kerana sengaja, bukan kerana uzur, kecuali apabila Allah mengatakan dia sibuk kerana syariatnya, maka mengakhirkan solat disebabkan oleh terlena dengan khayalan itu. Ada sebahagian ulama mendakwa bahawa dalam hal Nabi SAW mengakhirkan solatnya di waktu asar ketika perang Khandaq disebabkan oleh syariat. Jika dikaji, halal itu dinasakh oleh adanya solat khauf dalam ketakutan. Ataupun solat khauf ini solat dalam ketakutan. Okey. Baik.
Allah menyatakan sesuatu yang menjadi perintahnya dalam hal membuat sesuatu, iaitu terhenti pada 3 kehendak dengan membuat yang keempat itu, iaitu lihir yang bererti keinginan yang segera. Dalam ayat tadi, ayat tu panjang, kita pendekkan. Sesungguhnya aku menyenangi kesenangan terhadap barang yang baik, iaitu kuda tadi, Nabi Sulaiman tadi. Sehingga aku lalai dari mengingati Tuhanku, sehingga kuda itu hilang dari pandangan mataku. Dinyatakan oleh satu pendapat bahawa semua kuda itu telah kembali kepadaku, pada Nabi Sulaiman. Lalu dia dengan pedang memotong kaki dan leher kuda itu. Kebanyakan ulama salaf mengatakan bahawa Nabi Sulaiman pada ketika itu telah tertinggal mengerjakan solat fardu asar sehingga terbenamnya matahari kerana terlalu lalai melihat kuda-kuda tersebut. Jadi itulah peristiwa yang diceritakan dalam surah Sad, yang mana ketika mana Nabi Sulaiman diuji dengan perkara yang disukainya, iaitu kuda-kuda tersebut, maka akhirnya dia tertinggal salah satu kewajipan dan akhirnya dia ingin menebus kesalahannya dan ingin memenggal leher kuda-kuda tersebut. Baik, itu ujian terhadap Nabi Sulaiman, antara ujian. Baik. Kita teruskan lagi. Mungkin kisah ini kisah yang kita pertama kali dengar dalam surah Sad ini. Ada orang yang menyatakan bahawa terdapat sesuatu yang tersembunyi dalam firman Allah hingga hilang dari pandangan. Hingga hilang dari pandangan tadi yang kita bacakan. Maksudnya terhalang oleh bayangan. Sesungguhnya hal itu bukan sehingga waktu solat. Kerana yang dikehendaki dalam firman Allah, bawalah semua kuda itu kembali kepadaku, lalu dia potong kaki dan leher kuda itu. Yang mana dia memotong leher dan kaki kuda itu lalu membakarnya. Jadi menurut Ibnu Jarir, perbuatan itu adalah menyiksa binatang. Dan dia rasa bahawa ini bukan daripada urusan agama. Macam tidak benar. Tapi sebahagian ulama' berpendapat bahawa apabila seorang Muslim itu takut orang kafir mengetahui binatang-binatang peliharaannya, sama ada binatang itu kambing atau lain-lainnya, maka dibolehkan kepadanya untuk menyembelih dan merosakkannya kerana takut akan hal tersebut. Disebut oleh Ja'far bin Abu Talib. Baik. Dinyatakan oleh Ibnu Jarir, oleh Ibnu Abu Hatim serta para mufassir golongan salaf, kebanyakan dari mereka atau sebahagian dari mereka bergantung pada cerita Israiliyat. Adanya beberapa cerita Israiliyat yang sangat menafikan tentang kebanyakan hal. Firman Allah ini mengandungi erti bahawa Sulaiman sakit selama 40 hari. Ketika itu terdapat perintah untuk membina Baitul Maqdis. Dan ini merupakan peringkat awal dijadikan masjid Bani Israel. Sebagaimana dinyatakan oleh Abu Zar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah masjid yang awal dibangunkan? Rasulullah menjawab, Masjid Baitul Maqdis. Kemudian Abu Zar bertanya lagi, berapakah jarak di antara keduanya? Rasulullah menjawab 40 tahun. Jadi dapat diketahui di sini bahawa jarak masa di antara Nabi Ibrahim yang membuat Masjid Baitul Haram dengan Sulaiman bin Daud ditambah 40 tahun daripada 1000 tahun. Okey. Dalam hadis dikatakan oleh Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah daripada Abdullah bin Amr bin Al-As berkata bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Sulaiman pada ketika membangunkan Masjid Baitul Maqdis, pemberian Allah Azza wa Jalla 3 perkara, iaitu diberikan kepadanya 2 buah. Kami harap termasuk yang ketiga, diberi hukum yang bertalian erat dengan pemerintahannya, maka diberikan kepada selainnya sesudah dia, maka diberikan juga kepadanya dan permintaan siapa saja seorang lelaki yang keluar dari rumahnya yang berkehendak untuk solat dalam masjid ini, maka diampuni seluruh dosanya seperti seseorang yang baru keluar dari rahim ibunya. Jadi itu antara kisah tentang Nabi Sulaiman
Kemudian disambung lagi dalam firman Allah yang berikutnya. Ini pula dalam surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 89. Dan Daud dan Sulaiman ketika keduanya memutuskan mengenai tanaman kerana tanaman itu dirosak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat dan kepada mereka masing-masing telah kami berikan hikmah dan ilmu. Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud melakukannya. Okey, baik. Jadi di sini dinyatakan oleh ulama salaf, sebahagian ulama salaf bahawa seluruh kaumnya memuliakan dan mengagungkannya setelah dia memberi hukum terhadap peristiwa kambing dalam surah Al-Anbiya tersebut. Dengan adanya peristiwa itu, mereka meminta hukum kepada Nabi Daud AS, maka dia memberi hukuman dengan membayar ganti rugi atas tanaman itu, yang mana ada kisah kambing merosakkan tanaman. Maka orang yang bersengketa itu meminta status hukum kepada Nabi Sulaiman pula. Sulaiman menjawab, apabila aku memberikan keputusan kepadamu, maka serahkanlah kambingmu kepada orang yang tanamannya dimakan oleh kambing tersebut. Kerana dia berhak mengambil penghasilan daripada kambing itu sesuai dengan hasil tanaman yang telah dirosakkan oleh kambing tersebut. Maka bila sudah mencukupi, kembalikanlah kambing itu kepada pemiliknya. Jadi ini adalah antara kisah-kisah bagaimana Nabi Allah Sulaiman dan Daud dimuliakan oleh kaum-kaum dan pengikutnya. Baik. Kita teruskan lagi. Dikatakan dalam surah Sad firman Allah yang bermaksud kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dia kehendaki dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan semua yang ahli dalam membina bangunan dan penyelam dan syaitan lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami. Kami berikan sendiri kepada Sulaiman. Baik. Dalam ayat ini, maksud bertiup kerana perintahnya ke mana saja yang dia kehendaki. Dalam ayat surah Al-Anbiya ini, yang mana angin ini apabila diperintahkan oleh Nabi Sulaiman AS mengikut kehendak Nabi Sulaiman, maka angin ini akan bertiup. Seolah-olah angin ini menjadi satu kenderaan untuk Nabi Sulaiman menuju ke suatu tempat. Maka misalnya dia ingin bergerak ke satu tempat, maka dia hanya memerintahkan angin tersebut untuk meniup dan sampainya Nabi Sulaiman ke suatu tempat dalam jangka masa yang sangat singkat. Misalnya dia ingin bertemu dengan tentera-tenteranya daripada kalangan jin ataupun haiwan, maka diperintahkan angin untuk membawanya bertemu dengan pengikut-pengikutnya ataupun tentera-tenteranya, maka angin tersebut mengikut arahan dan membawa Nabi Sulaiman AS bertemu dengan pengikutnya. Menurut suatu peristiwa yang disebutkan, Sulaiman telah masuk ke bawah angin yang terbentang setelah diperintahnya. Maka angin ini mengangkatnya sehingga berada di antara langit dan bumi. Dia telah memerintahkan angin itu berjalan dengannya. Apabila dia ingin berjalan lebih cepat dari apa yang dirasakannya, maka dia memerintahkan kepada angin itu untuk mempercepatkan perjalanan menuju ke tempat yang dikehendakinya. Misalnya pagi dia ke Baitul Maqdis, maka dia bersama angin akan berada pada kedudukan yang selesa dan menetap di tempat itu sehingga akhir hari. Kemudian dia boleh pula kembali semula ke Baitul Maqdis setelah berjumpa dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah tadi, kita bacakan dalam surah Al-Anbiya 80 hingga 82 tadi. Baik.
Hasan al-Basri mengatakan bahawa Nabi Sulaiman pergi bersama angin pada suatu pagi dari Damsyik. Damsyik, dia singgah di Kabil, iaitu satu tempat antara Damsyik dan perbukitan pada waktu pagi itu juga. Padahal perjalanan ke Kabil itu sebenarnya mengambil masa selama sebulan. Tapi pada pagi yang sama boleh travel daripada Damsyik ke Kabil. Perjalanan yang mengambil masa sebulan menjadi singkat. Kemudian firman Allah, dan sebahagian jin ada yang bekerja di hadapannya atas perintahnya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah juga menundukkan para jin untuk bekerja kepada Nabi Sulaiman AS. Jadi kita lihat betapa hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman bukan sahaja ada tentera daripada kalangan manusia, tetapi ada tentera daripada kalangan jin, ada tentera daripada kalangan binatang. Kemudian ada pula tentera angin yang membantunya dalam menyelesaikan beberapa perkara. Kemudian ada pula sebuah kisah daripada Imam Muslim dari Abu Idris telah berkata bahawa di masa dia solat bersama Rasulullah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku berlindung diri kepada Allah darimu yang dilaknati dengan laknat Allah." Maka aku bertanya, "Sesungguhnya aku mendengar engkau berkata sesuatu dalam solat yang tidak pernah aku dengar sebelum darimu, dan aku melihat engkau merentangkan tanganmu." Dan Rasulullah SAW berkata, "Aku berlindung, sesungguhnya musuh Allah Iblis datang membawa cahaya memancar dari api neraka untuk diletakkan pada wajahku." Kemudian Rasulullah berkata, "Aku berlindung diri kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian aku berkata lagi, ada pun yang dilaknati Allah dengan sempurna tetap padamu, aku tidak berhenti selama 3 kali." Kemudian hadis ini dibacakan kerana menceritakan tentang betapa golongan jin ini yang bekerja dengan Nabi Sulaiman ini, mereka ni ada kelompok-kelompok mereka yang terdiri daripada syaitan, yang mana tidak semuanya adalah yang menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah berdiri untuk melaksanakan solat subuh, kemudian dia Iblis berada di belakang Rasulullah. Ketika Rasulullah memulakan bacaan, maka dia menggoda bacaan sehingga bercampur baur bacaannya. Maka apabila selesai solatnya, Rasulullah bersabda, "Apabila kamu melihatku dan Iblis, maka aku pegang dengan tanganku, maka tatkala aku pegang lehernya sehingga aku temukan dia untuk dibuat main-main. Jikalau aku tidak teringat akan doa saudaraku Sulaiman, maka cepat-cepat aku lepaskan dia dari tiang masjid itu sehingga tidak dibuat main-main oleh kanak-kanak Madinah." Jadi ini adalah antara kisah tentang jin, ifrit ataupun syaitan, yang mana sebenarnya mereka ini pernah bekerja dengan Nabi Sulaiman. Dan cerita ini juga telah diketahui oleh Rasulullah SAW, diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu adalah antara kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian banyak lagi kisah tentang Nabi Sulaiman. Antaranya mungkin kisah ini adanya tokoh tambah ataupun Israiliyat, tapi kita bacakan sebagai pengajaran semata-mata kan. Dikatakan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Sulaiman bin Daud, "Saya telah berkumpul dengan 100 isteriku pada suatu malam. Maka akan lahir anak dari setiap mereka yang akan berjuang di jalan Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
dia, ini Sulaiman, lupa untuk mengatakan insya-Allah, maka telah lahir seorang anak yang separuh manusia, iaitu cacat. Jadi kisah ini menceritakan bahawa Nabi Sulaiman satu ketika mana dia ingin bersama dengan isterinya, diceritakan seramai 100 orang, dan dia berharap akan lahirnya pejuang daripada isteri tersebut, tetapi dia lupa mengucapkan insya-Allah, maka lahirlah seorang anak, seorang tu pula cacat ataupun tidak sempurna. Baik, itu adalah antara kisahnya. Baik. Kemudian kita sambung tentang kewafatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam firman Allah surah Saba ayat ke-14. Setelah kami tetapkan berlakunya kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu kecuali semut putih ataupun anai-anai yang telah memakan tongkatnya. Maka apabila dia telah tumbang, ternyata pada golongan jin itu bahawa sekiranya dia mengetahui yang ghaib, tentulah dia tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Baik, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW bersabda, adapun Nabi Sulaiman AS ketika solat, dia melihat pohon yang tumbuh di tangannya. Maka dia berkata kepada pohon itu, siapa namamu? Maka dikatakan seperti ini, dari mana saja sesuatu itu? Kalau ada untuknya tanaman yang tumbuh, dia akan menjadi ubat. Maka antara dia solat pada suatu hari, dia melihat tumbuhan antara kedua tangannya. Maka dikatakan pada tumbuhan itu, siapa namamu? Maka jawab tumbuhan itu, saya Al-Huru. Nabi Sulaiman bertanya kembali, dari mana asal kamu? Kata tumbuhan itu, dari reruntuhan rumahmu. Dari runtuhan rumahmu. Maka berkata Sulaiman, ya Allah, dari arah kematianku yang tidak diketahui oleh jin, sehingga manusia mengetahuinya, kerana sesungguhnya jin tidak mengetahui sesuatu yang ghaib. Maka dia bersandar pada tongkat untuk mengawasi pekerjaan jin. Maka di waktu tongkatnya dimakan oleh anai-anai, maka jelaslah manusia mengetahui bahawa sesungguhnya jin jikalau mengetahui sesuatu yang ghaib, maka dia tidak selalu dalam keadaan diseksa yang menghinakan. Jadi kisah kematian Nabi Sulaiman ini hanya diketahui setelah tongkatnya itu reput dimakan oleh anai-anai. Diceritakan dalam riwayat, antaranya ketika itu Nabi Sulaiman AS sedang bersandar pada tongkatnya, sedang melihat jin bekerja. Diceritakan sebahagian riwayat sedang mendirikan Baitul Maqdis. Ada yang diceritakan sebahagian riwayat sedang mendirikan bangunan ataupun rumah. Jadi setelah tongkatnya reput, maka dimakan anai-anai, tumbangnya Nabi Sulaiman, barulah manusia dan jin sedar bahawa adanya kematian Nabi Sulaiman AS. Dikatakan oleh As-Sadi dalam cerita yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dari Anas dan para sahabat, Sulaiman AS selalu berada di dalam Baitul Maqdis selama setahun atau 2 tahun. Dan tempoh 2 bulan adalah tempoh yang paling singkat dia ada di situ. Maka apabila dia masuk untuk kesekian kalinya, beliau meninggal di dalamnya. Peristiwa itu bermula apabila pada satu pagi datang kepadanya satu pohon di Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman bertanya, siapa namamu? Cerita tadi. Maka tumbuhan itu menjawab, aku adalah daripada runtuhan masjid. Maka Nabi Sulaiman bertanya lagi, apakah Allah meruntuhkanmu sedangkan saya hidup? Kamu nanti akan rosak juga dan Baitul Maqdis akan turut runtuh. Kemudian Sulaiman masuk ke dalam mihrab, mengerjakan solat sambil memegang tongkatnya sehingga wafat dan tidak diketahui oleh syaitan kewafatannya. Adapun syaitan ketika itu yang berada di luar mihrab, berkumpul di luar mihrab, sekitar mihrab,
Bila mereka memasukinya, mereka akan terbakar. Maka syaitan berkeinginan untuk dapat mencabutnya dan berkata, kulitku akan musnah jikalau aku masuk ke dalam mihrab. Maka dia berada di sekitar mihrab. Maka ketika dia masuk dari arah itu, dia tidak dapat melihat Sulaiman yang berada di mihrab kerana dia akan terbakar. Baik. Maka ketika mana wafatnya Nabi Sulaiman AS, maka manusia keluar dan mengkhabarkan bahawa Nabi Sulaiman AS telah wafat. Maka bila dengar, syaitan pun keluar dan mendengar apa yang dikhabarkan. Syaitan menafikan berita tersebut. Mereka tidak mengetahui bila Sulaiman wafat. Padahal mereka hanya mengira tahun kewafatan Sulaiman. Dan kalau mengikut perkiraan tersebut, dia tahu bahawa tahun tersebut adalah tahun kewafatan Nabi Sulaiman AS. Dia tahu itu adalah tarikh kematian ataupun tahun kematian, tetapi dia menafikan berita yang disampaikan oleh manusia tadi. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian Sulaiman kecuali aneh-aneh yang memakan tongkatnya. Maka tatkala dia telah tersungkur, tahulah jin kalau sekiranya mereka mengetahui sesuatu yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Maka di sini jelaslah bagi manusia bahawa kebohongan jin. Baik, itulah kisah ataupun beberapa sejarah berkaitan dengan Nabi Sulaiman AS, yang mana padanya ada kekuasaan yang sangat besar. Di mana kita membincangkan tadi bagaimana Nabi Allah Sulaiman AS adalah penyambung kepada Nabi Daud AS, yang mana Nabi Daud juga telah diberikan ilmu tentang berhubung dengan makhluk, iaitu binatang. Kemudian Sulaiman juga diberikan kelebihan yang sama, dikurniakan kekuasaan, dan akhirnya kewafatan Nabi Sulaiman AS juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat beberapa pengajaran yang sangat besar menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman AS sebagai penyambung kepada peristiwa ataupun kerajaan Nabi Daud. Baik. Ada soalan, adakah kaum Sabak itu memang kaum yang ingkar ataupun mereka belum mendapat seruan Islam? Yang mana satu keadaan kaum Sabak? Baik. Mereka ini, setiap kaum yang diutuskan kepada, setiap Nabi yang diutuskan kepada satu kaum adalah untuk memperbetulkan akidah mereka, memperbetulkan kepercayaan mereka terhadap Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawa kaum Sabak ini kaum yang ingkar apabila kita lihat dalam perbincangan kita tadi, kita lihat bahawa dia menyembah matahari. Jadi apabila menyembah matahari, kemudian diceritakan pula mereka ini berasa bangga dan sombong dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Seolah-olah mereka tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala ada dan memberikan mereka kekuasaan tersebut, tetapi mereka tetap sombong dan menyembah matahari. Maka datangnya Nabi Sulaiman untuk memperbetulkan akidah mereka. Di waktu tu mungkin bukan Islam lah. Islam ni zaman Nabi Muhammad. Waktu tu mungkin seruan dakwah tauhid kepada keesaan Allah. Okey, baik. Seterusnya, adakah Ratu Balqis dikahwini Nabi Sulaiman AS seperti yang dikatakan dalam nasyid Balqis? Dia ada riwayat yang mengatakan perkara tersebut. Tapi saya tidak membincangkan. Kerana apa? Dalam Quran tidak mendetailkan tentang peristiwa tersebut. Hatta nama Balqis pun tak ada dalam Al-Quran. Itu adalah pandangan daripada sebahagian pandangan.
Okey. Ada pandangan daripada Sa'labi mengatakan bahawa apabila Nabi Sulaiman mahu memperisterikan Balqis, Balqis telah berjanji akan memberikan singgasana kepada Nabi Sulaiman. Dia akan mengunjunginya sekali dalam sebulan dan menetap selama 3 hari, kemudian kembali lagi. Baik. Ini juga ada pandangan daripada Al-Tha'labi mengatakan bahawa adanya hasrat Nabi Sulaiman ingin memperisterikan Balqis. Mudah-mudahan menjawab soalan tu. Baik, saya rasa sampai sini saja perkongsian saya pada pagi ini. Saya rasa cukup banyak pengajaran ataupun iktibar daripada kisah Nabi Allah Sulaiman ini berkaitan dengan kekuasaan, kerajaan ataupun ujian harta yang mana banyak diceritakan dalam kisah Sulaiman ini. Yang mana saya rasa Nabi Sulaiman ini antara kisah Nabi yang menarik kerana beliau mempunyai kelebihan yang banyak. Antaranya boleh mengarahkan jin dan syaitan, kemudian boleh pula mengarahkan binatang, kemudian boleh pula mengutuskan angin. Jadi semua itu adalah kelebihan yang kita rasa kalau kita nampak depan mata kita, pasti kita akan rasa sangat hebat kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini yang agak panjang pada pagi ini dapat memberikan sedikit sebanyak pengetahuan dan ilmu kepada kita. Barangkali ada perkara-perkara yang saya sentuh itu ada kait dengan Nabi Sulaiman, tetapi saya tambah sebagai pengetahuan yang baru, yang mana sebenarnya itu juga diceritakan dalam Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir ini. Jadi mudah-mudahan semangat kita untuk meneruskan amalan di bulan Ramadan ini tidak putus. Maka teruslah bersemangat mencari Lailatul Qadar sebagaimana sabda Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan, dan mudah-mudahan kita dengan berkat kita berusaha mencari Lailatul Qadar ini, Allah anugerahkan kita kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan ini, insya-Allah. Jadi segala yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu daripada kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. آدم إدريس نوح هود صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس الياسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر خاتم الأنبياء محمد المصطفى.